A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Moga ia je menjadi ibadah kita. Kuliah kita pagi ini adalah daripada Saruan Gemik Gemanur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemanur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan pengajian kita hari ini ialah hadis kursi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab, umul Al-Quran, Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, para mujahid, pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, sama-sama kita dapat duduk di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi bacaan kitab hadis kursi, kitab larangan, iaitu pada muka surat 129, hadis yang terakhir pada bab ini, iaitu bab kitab larangan. Kita akan bincang topik kita hari ini adalah makhluk tidak boleh mengazab makhluk lain dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Hadis ini yang pertama kita akan bincang iaitu hadis daripada riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Hadis dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katanya, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya. Seekor semut menggigit seorang nabi dalam kalangan para nabi. Okey. Fa amara biqaryatin naml. Maka lantas baginda menuju kepada sarang semut. Fa uhriqat. Lalu dia pun membakarnya.
fa auhallahu ilaih, lalu Allah Subhanahu wa taala pun telah mewahyukan kepadanya, an qarasatka namlah, apakah engkau telah membakar sarang semut tersebut. Ahrakta, engkau telah ahrakta, hanya kerana semut itu telah menggigit engkau. Wa fi riwayatin li Ibnu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, ahlakta ummatan minal umami tusabbih, iaitu engkau telah memusnahkannya satu umat daripada umat-umat yang telah bertasbih. Okey, hadis ini menunjukkan kepada kita iaitu berkaitan tentang larangan mengazab makhluk lain dengan sesaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu bicara tentang seekor semut yang menggigit lalu dibakarnya sarang semut tersebut. Kerana dia menggigit itu, kerana marahnya kita pun membakar sarang semut tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarangnya kerana kata Allah Subhanahu wa taala, semut ataupun haiwan-haiwan ini semuanya dalam keadaan sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita ada larangan larangan kepada manusia untuk membunuh makhluk yang lain seperti mana sesaan Allah Taala. Okey. Baik, kita baca hadis dulu Hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis daripada riwayat Al-Imam Bukhari dengan sanad yang sahih daripada jalur Abu Hurairah, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, nazala nabiyyun minal anbiya tahta syajarah. Ada seorang nabi dalam kalangan para nabi singgah ataupun duduk di bawah sebatang pokok. Fala daghaituhu namlah, maka tiba-tiba datanglah seekor semut yang menggigitnya. Fa amara bi jahazih, lalu baginda pun mengambil barangannya dan mengeluarkannya. Fa ukhrija min tahtiha, lalu baginda ni, Nabi ni ambil barangnya dan keluarkannya daripada pokok tersebut. Summa amara bi baitiha, kemudian Nabi ini pun mendapatkan sarang semut tersebut. Fa uhriqa bin nar, lalu dia pun membakar sarang tersebut dengan api. Kerana perbuatannya itu, fa auhallahu ilaih, maka Allah pun mewahyukan kepadanya, fahalla namlatan wahidah, mengapa hanya kerana seekor semut? Maksudnya semut tu gigit kamu bakar keseluruhan sarangnya. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i wa Ibnu Hibban ziyadah, pada riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban ada penambahan, fa innahunna yusabbihna, sesungguhnya semut-semut itu sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Okey, ada dua perkara lah. Satu, makhluk Allah ni sentiasa bertasbih kepada Allah, dan satu lagi iaitu berkaitan tentang larangan menyeksa ataupun mengazab makhluk seperti mana sesaan Allah Ta'ala. Okey, kita tengok pengajaran dulu. Larangan menimpakan kemudaratan ke atas makhluk lain walaupun haiwan, melainkan jenis yang boleh dibunuh. Ini menunjukkan kepada kita, bayangkan kalau semut, ni contoh ni sebut semut. Kalau semut yang kita rasa macam tak ada apa-apa, dia lalu-lalu, kita pun tengok semut lah, picit dia mati dia. Saja je picit dia mati dia. Kalau dalam peristiwa ni dia gigit, lalu kerana berangnya kita bakar sarang dia. Bakar rumah dia. Yang ni selalu kita berlaku kan, kita buat. Kalau kita tengah mengemas dan sebagainya, nampak semua kita bakar dan segalanya. Bayangkan kalau semut pun kita marah, bayangkan kalau semut pun dilarang di dalam hadis ini, apatah lagi kalau dengan nyawa manusia. Bayangkan kalau dengan nyawa manusia. Sudah tentulah ia adalah lebih berat lagi. Sudah tentulah ia perkara yang lebih besar lagi. Baik, jadinya dalam ini, pengajaran ini disebutkan larangan menimpakan kemudaratan ke atas makhluk ni tak dibenarkan sekalipun haiwan, melainkan jenis haiwan yang dibunuh. Ini menunjukkan kepada kita ada hadis Nabi SAW yang membenarkan kita membunuh haiwan, tetapi adalah haiwan-haiwan yang tertentu sahaja. Tak boleh semua haiwan tu kita bunuh, seolah-olahnya mereka ni macam tak ada manfaat. Sebab itu ditekankan
Di mata kita nampak haiwan ni macam tak ada faedah, macam tak ada manfaat. Nampak semut tu lalu, kita bunuh dia. Nampak anjing tu, kita baling batu pada dia. Sedangkan makhluk-makhluk ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya bertasbih kepada Allah Taala. Okay, semuanya dalam keadaan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita tengok apakah haiwan yang tak boleh, haiwan yang dibenarkan, diharuskan untuk kita membunuhnya. Okey. Baik, kita tengok ada beberapa perkara kita kena perhatikan. Pertama, iaitu kita kena ingat agama Islam ni adalah agama ihsan. Yang kita ni tak boleh lakukan dengan sewenang-wenangnya untuk membunuh makhluk lain sekalipun ia adalah haiwan, sekalipun ia adalah semut. Okay? Apatah lagi kita membunuhnya tanpa sebab dan tidak dibenarkan oleh agama. Perkara itu tanpa sebab dan tanpa perkara yang dibenarkan oleh agama. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita melalui riwayat An-Nasa'i, kata Nabi SAW, ma min insanin qatala usfuran fama fawqaha bighairin haqqiha. Tidaklah seorang manusia itu membunuh seekor burung ataupun lebih daripada itu tanpa hak, tanpa perkara yang ada sebabnya. Illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha. Melainkan Allah akan tanya nanti di hari akhirat tentang burung yang kamu bunuh tu. Qila ya Rasulullah. Maka Nabi SAW ditanya, wa ma haqquha, apakah hak burung tu? Apakah hak burung tu? Maksudnya bunuh tanpa hak ni. Qala, kata Nabi SAW, yadbahuha fayakuluha, iaitu hendaklah dia menyembelihnya lalu memakannya. Wala yaqta'u ra'saha yarmi biha, dan jangan memotong kepalanya lalu dibuangnya. Maksudnya kalau saya menyembelih haiwan ni untuk dimakan, itu maksudnya ada uzur syar'i lah, ada kebenaran kan, kita dibenarkan. Tapi saja je saya nak potong kepala dia, buang je tanpa sebab, saja je seksa. Maka ini adalah perkara yang dilarang. Ini menunjukkan kepada kita ada ihsan. Ingat tak, ada beberapa tempoh yang lalu ada perkara, ada satu video viral, ada manusia ni tak ada hati keperimanusiaan, keperibinatangan. Dia ambil anak kucing ni lalu dia letak di dalam mesin basuh kan. Lalu dibiarkan mesin basuh tu basuh kucing tu. Ini pun satu perkara perbuatan yang menyeksa binatang. Okay, tak dibenarkan. Ada juga buat video dalam membunuh satu hal, dia buat video pula. Iaitu dia baling batu bertubi-tubi macam merejam anak kucing. Dia balik sampai mati di hadapan di dalam rakaman tu menunjukkan tanpa ada sifat keperimanusiaan. Ini pun perkara yang dilarang. Okay? Bayangkan kita tengok benda tu pun kita rasa ngeri, tanpa ada sifat kemanusiaan macam tu. Apatah lagi kalau yang dalam hadis ini bercerita tentang semut. Semut tu gigit kan, kita rasa berang lah kan, digigit oleh semut ni. Dah perasaan kita panjat pokok rambutan ada semut gigit-gigit pula, kita geram bakar pokok ni. Banyak cerita kan. Itu pun disoal oleh Allah Ta'ala, apatah lagi kalau sampai tahap membunuh, menyeksa tanpa sebab. Ini adalah perkara larangan lah. Dan larangan ni saya ulangi lagi sekali, dia tidak hanya pada, dia merujuk pada haiwan, tetapi sebenarnya haiwan pun kalau dilarang, apatah lagi kepada perkara-perkara selain daripada itu. Manusia lagilah, lagi-lagilah dilarang, jangan kita melakukan penyiksaan. Okay. Baik, kemudian yang kedua, ada nas daripada Nabi SAW yang membenarkan, mengharuskan umat Islam ni untuk membunuh ada haiwan-haiwan yang tertentu. Dan haiwan-haiwan ni disebut di dalam satu hadis Nabi SAW dikatakan sebagai haiwan fasik. Dipanggil haiwan fasik. Okay, sebab itu Nabi kata apa? Khamsun fawasik, kata Nabi. Dan satu hadis riwayat Bukhari, khamsun fawasik. Ada 5 jenis binatang disebut binatang fasik. Binatang yang fasik. Fasik dekat sini iaitu binatang perosak. Binatang dekat sini adalah binatang perosak. Fasik artinya perosak lah. Sebab itu kita panggil orang yang fasik ni orang yang rosak iman dia, ada masalah lah. Jadi haiwan perosak ni kata Nabi, yuktalna fil haram.
al-fa'ratu wal aqrabu wal hudayya wal ghurabu wal kalbul aqur. Iaitu ada 5 haiwan fasik ataupun haiwan perosak dan dibolehkan bunuh di tanah haram. Maksudnya di tanah haram pun boleh dibunuh haiwan-haiwan ni. Kan di tanah haram ni kita tak boleh bunuh. Ada hukum berkaitan tentang belalang. Kalau ibu-ibu pernah pergi di Mekah, di Madinah ni ada waktu yang belalang sangat banyak. Kita dilarang untuk membunuhnya. Dilarang untuk melakukan sesuatu kepada binatang-binatang ni. Sebab dia bukan binatang perosak. Dia ada hukum dekat situ, terikat dengan hukum. Sebab selalulah tengok orang kejar belalang ni, tangkap, pijak belalang dan sebagainya di tanah haram. Ada larangan dekat situ. Jadinya Nabi sebut ada 5 jenis binatang yang boleh dibunuh di tanah haram. Bayangkan di tanah haram sebab tak semua binatang boleh. Tapi Nabi kata di tanah haram boleh. Kalau di tanah haram boleh, selain daripada tanah haram pun boleh. Apa dia? Kata Nabi SAW yang pertama adalah al-fa'rah. Apa fa'rah ibu-ibu? Iaitu tikus. Wal aqrab, iaitu kalajengking. Wal hudayya, burung helang. Wal kalb, minta maaf. Wal hudayya, burung helang. Wal ghurab, iaitu burung gagak. Wal kalbu, iaitu anjing. Anjing gila lah. Wal kalbul aqur, anjing gila ataupun anjing yang ganas-ganas ni. Ini dibenarkan. Baik. 5 haiwan yang Nabi sebut ni disebut secara detail lah jenis-jenis binatang ni, tetapi para ulama meletakkan haiwan-haiwan ni ada satu kategori dia, iaitu haiwan perosak yang boleh mendatangkan mudarat. Haiwan perosak yang boleh datangkan mudarat. Artinya kalau yang kita bunuh tu selain daripada 5 binatang ni, tapi dia bersifat perosak yang mendatangkan mudarat kepada kita, maka ia juga dibenarkan. Okey, sampai tahap dia memberikan kemudaratan kepada kita. Misalnya ada ular kan. Kalau dia duduk tak ganggu kita, tak apa. Kalau kita jumpa, tangkap dan kita buang di tempat lain. Tapi kalau dia menyerang kita, mendatangkan mudarat pada kita, maka ketika itu adanya keharusan untuk kita membunuh dia. Okey. Baik. Kemudian kalau kita tengok di dalam tafsiran para ulama berdasarkan hadis ini berkaitan haiwan-haiwan yang perosak ini, disebutkan haiwan perosak ini adalah haiwan yang duduk dalam kategori sama ada dia binatang liar, binatang buas, pengganggu, binatang yang jadi pengganggu, penceroboh ataupun yang berbahaya kepada manusia. Okay, ni nak tunjukkan. Maksudnya walaupun disebut 5 binatang ni, nanti kalau ada orang bunuh binatang, ni tak sebutlah dalam 5 jenis binatang yang Nabi sebut. Ni binatang lain lah. Dia bukan kategori tu. Dia bukan macam tu cara dia. Dia melihat kepada 5 tu adalah mewakili kepada sifat dia. Iaitu perosak, binatang buas, binatang liar, binatang yang datangkan kemudaratan kepada manusia, yang boleh datangkan bahaya kepada manusia, maka dia duduk dalam jenis-jenis binatang ni yang kita boleh lakukan sesuatu kepada haiwan-haiwan tersebut. Okey, jadi sebab itu Nabi highlightkan sebelum Nabi sebut 5 jenis binatang ni, Nabi sebut sebagai khamsun fawasid, binatang-binatang perosak. Maka sebab itu para ulama mensyarahkan apa sahaja jenis-jenis binatang yang tak disebut dalam 5 hadis ni, 5 perkara ni, tetapi dia duduk dalam kategori fawasid, maka dia pun duduk dalam kategori inilah yang diharuskan untuk dibunuh. Yang beri ancaman kepada diri kita lah, maka dibenarkan. Okey, boleh? Jelas ibu-ibu? Okey, baik. Kemudian, pengajaran yang kedua. Haiwan fasik ni maksudnya haiwan perosak lah. Okey, semut adalah jenis binatang yang dilarang oleh Nabi SAW untuk dibunuh kerana ia adalah perbuatan itu adalah sia-sia. Okey, perbuatan itu adalah sia-sia. Yang ketiga, setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini sama ada yang bernyawa ataupun tidak,
semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara tersendiri yang tidak diketahui oleh manusia. Yang ini jadi pengajaran kepada kita lah. Kalau kita tengok sebelum ni, kenapa manusia tak boleh bunuh diri mereka sendiri? Sebab kalau dia bunuh diri dia, maka dia sebenarnya tak ingat yang mana diri dia itu adalah milik Allah Ta'ala. Kan kita dah bincang sebelum ni. Kenapa kita tak boleh bunuh diri saya? Manusia ambil keputusan bunuh diri lah. Tak boleh. Sebab dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia tak boleh buat sesuka hati mengikut apa yang dia nak. Sebab apa yang ada pada dirinya itu adalah pinjaman Allah. Dan dia juga tak boleh bunuh makhluk yang lain. Sebab dalilnya makhluk yang lain itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan makhluk-makhluk perosak. Makhluk-makhluk yang boleh mendatangkan kemudaratan, bahaya, musibah, binatang buas yang memberikan kemudaratan itulah yang dibenarkan. Selain daripada itu tak dibenarkan. Apatah lagi bayangkan apatah lagi kalau kita menyeksa. Sebab itu saya kalau boleh ibu-ibu yang rahmati Allah, ada sebahagian-sebahagian game ataupun video-video yang anak-anak cucu-cucu kita ni tonton, sama ada movie ke, sama ada kartun ke ataupun game yang membawa unsur keganasan, kalau boleh dielakkan. Misal kalau game tu dia ada game yang paling asas sekali. Yang saya pernah tengok game yang bunuh labah-labah tu. Dia nampak labah-labah tu jalan atas telefon ni, lepas tu kita pijak dia. Dia ada bunyi pek. Dia bunuh kan. Sebenarnya itu membuat satu sifat, sebab manusia ni satu sifat dia ada satu simpati tau. Dia macam ada satu simpati, empati kepada makhluk. Kita tengok pun tak sampai hati lah saya nak bunuh binatang kan. Tetapi dia membina satu karakter dalam diri manusia ni, kita ada rasa tu. Bahkan kita rasa gembira. Okay, kita ada rasa gembira. Bila nampak benda tu gembira. Sebab itu ada kala kita perhatikan, ada jenis manusia dia suka tengok orang jatuh, orang sakit, dia rasa happy. Dia dah hilang rasa empati dia hilang rasa simpati dia. Jadi sebab itu agama ni adalah agama ihsan. Kita nampak kemudaratan tu pada orang lain, kesakitan tu pada orang lain, kita rasa simpati. Orang tu jatuh kerusi, sepatutnya kita tak ketawa, kita bantu dia. Kan? Kalau kita tengok video-video di TV kan macam tu kan. Video-video yang spontaneous. Orang accident lah, orang terjatuh lah, dia buat jadi bahan lucu kan. Bukan just for laugh tu, dia ada satu lagi yang apa tu, video-video lucu dulu-dulu punya. Tengok orang jatuh, orang terlanggar, dia ketawa. Ni benda yang membina karakter, menghilangkan rasa ihsan. Okay, kita elak-elakkan lah. Apatah lagi kalau game-game yang membawa unsur keganasan, membunuh, menyeksa. Kalau nak lepas dia punya satu level ni, dia kena bunuh yang ini, dia kena bunuh yang ini. Sebenarnya dia melatih anak-anak kecil ni di bawah minda, bawah sedar dia ni, para sedar ni, iaitu ada satu sifat yang tak ada ihsan. Sebab itu kita boleh tengok beza dulu dengan kini. Ada hari ni yang anak-anak bila dia dewasa, dia tak ada rasa pun bersalah dan tak rasa takut untuk dia bunuh keluarga dia ke orang tua. Dia tak ada rasa. Sebab karakter tu dah dibina dalam diri dia. Saya ada pelajar dalam penjara yang ibu-ibu pun maklum, pelajar-pelajar universiti yang dulu ada kes bully tu, yang sampai dia bunuh pelajar tu, kawan dia tu, duduk dalam penjara. Mereka ada satu karakter yang dia tak rasa sakit tau. Masa kawan tu meronta, kawan tu menjerit, kawan tu menangis-nangis, meronta-ronta, dia tak rasa. Kalau kita lah tengok, kita ngeri. Kawan tu dah ditekap dengan serika kan. Tengok kulit macam tu, kita dah rasa ngeri dah, lari dah kan. Tak, dia lagi kawan tu jerit, lagi dia gelak. Lagi dia bertambah seronok, dia nak membuli, dia nak menyeksa, dia nak ni. Kenapa? Sebab ihsan tu dah dicabut dalam diri dia. Ni karakter-karakter ni kita kena buang. Sebab itu latihlah pada keluarga kita, diri kita tak terlibat dengan perkara-perkara seperti itu. Jangan tontonlah filem-filem macam tu, filem-filem keganasan. Kalau boleh filem-filem macam saya sendirilah, saya sendiri. Anak-anak saya pun tak tengok Ultraman. Walaupun kita Ultraman ni cerita superhero kan.
Daripada kecil tak bagi tengok lah sebab dia buat pergaduhan. Dia bawa satu watak bergaduh, pukul, sepak, teranjang. Itu kita cuba elak-elakkan lah sebab dia membunuh, dia mengajak satu karakter. Sebab budak, dia tengok satu adegan dan dia boleh pergi jauh daripada tu lagi. Dia punya kita kata bayangan dia tu lebih jauh daripada yang kita sangkakan lah. Lebih jauh daripada tu. Dan benda ni perlu kita sama-sama hati-hatilah. Jadi sebab itu agama ni mengajarkan kepada orang mukmin, mengajarkan kepada orang Islam ada sifat ihsan. Sebab itu bila kita dalam bab penyembelihan pun kita tengok betapa Islam menjaga hak-hak ni. Walaupun kita ada keuzuran, ada sebab kenapa saya menyembelih haiwan ni untuk kita makan, dibenarkan, pun ada hak dia. Pertama iaitu ditajamkan pisau ataupun senjata tu supaya tidak menyakitkan. Dan diajar adalah untuk menyembelih. Kenapa kena menyembelih? Sebab itulah cara yang paling terbaik untuk matikan serta-merta. Bukan dengan tikam dia ke buat sesuatu yang mencederakan dia. Tidak. Kita sembelih tu dia meninggal serta-merta. Kesakitan tu sekali je. Tak seksa pun sebenarnya. Walaupun kita tengok darah tu menyembur tapi tak seksa. Itulah cara yang paling terbaik. Okay. Kedua, iaitu kalau kita sembelih pun tak dibenarkan kita menyembelih dalam keadaan haiwan lain menyaksikan haiwan lain disembelih. Punyalah agama ni mengajar ihsan. Tapi tengok macam mana orang mengubah cara pandang ni bila kita bawa ibadah korban yang dia adalah syiar bulan Alhamdulillah. Bila masuk bulan Zulhijjah adanya syiar untuk melakukan penyembelihan ni, adalah suara-suara yang akan kata inilah orang Islam tunjukkan kepada adengan-adengan membunuh haiwan. Kita nak tanya pada dia, macam mana kita kasih pada haiwan? Itulah cara dia. Kan? Kita elakkan gunakan senjata yang tajam dengan ucapan ini. Dan apa yang kita buat bukan kita menyeksa, kita nak jadikan sebagai makanan. Dan memang itulah tujuan haiwan itu diciptakan. Kalau kita tak fahamkan anak-anak kita macam tu, maka kita hanya nampak haiwan tu elok-elok, kita sembelih, memancut darah. Tapi budak-budak tak dapat apa-apa. Masyarakat tak dapat. Akhirnya, bila kita buat perkongsian, contoh. Bila orang kongsi video bulan Zulhijjah, ni korban di masjid ni korban di rumah ni, orang kata apa? Jangan tunjuklah gambar-gambar macam ni, kesian pada agama yang lain. Nampak? Pernah dengar tak? Sedangkan itulah peluang kita dakwah kepada mereka, inilah cara yang paling terbaik sebenarnya yang diajarkan penyembelihan ini. Dan kaedah ni adalah bukan kita buat untuk menyeksa dia, tetapi memang tujuan kita makan. Takkan dia tak makan kot, daging ke apa kan. Jadi perkara-perkara tu kena disebutkan supaya orang nampak hikmah dan juga tujuan. Okay. Kadang-kadang kita ni terlalu tolerate. Kita tolerate dengan orang lain, terlalu tolerate dengan orang lain, tapi orang lain tak tolerate dengan kita kan. Sampaikan syiar tu tak ditunjukkan. Sedangkan Islam mengajar pada kita syiar ni perlu dizahirkan, perlu ditunjukkan. Sebab itu kita diajar menyembelih di tempat kita mendirikan solat ataupun ibadat. Okey. Okey. Okey, kita tengok pada bab yang 10. Kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi bab yang ke-10. Kitab rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bab yang baru iaitu bab yang pertama, keluasan rahmat Allah mengatasi kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, hadis riwayat Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih iaitu hadis yang pertama daripada jalur Abu Hurairah. Okey, iaitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, iaitu kata Nabi, Allah Taala telah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmah aku, iaitu Allah kata rahmah aku, rahmah Allah melebihi ataupun mendahului ghadabi, kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu perkara yang kita tengok.
Rahmat Allah melebihi daripada kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan, kalau seseorang itu melakukan dosa ataupun melakukan maksiat, kalau dia berniat, dia belum lagi tercatat sebagai dosa. Baru je ada niat, belum dicatat dosa. Tapi kalau dia buat, maka dia akan dihukum dengan dosa yang setimpal. Okay? Dia akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Tak kurang dan tak lebih. Tetapi dosa-dosa yang dilakukan itu sebelum dihukum, dia diberikan penawaran iaitu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahmat Allah ni. Rahmat Allah lebih daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab itu kita tengok orang yang melakukan dosa, apa yang berlaku pada dia? Bila dia buat dosa, sampai satu masa dia akan rasa sesal. Nah, kita buat dosa hari ni, mengumpat ke, mengata ke, melakukan apa-apa saja, satu masa nanti kita akan rasa sesal. Penyesalan itu adalah satu nikmat sebenarnya yang menarik kita untuk kembali kepada Allah. Betul tak? Saya tak buat, Allah tak catat sebagai dosa. Saya buat, barulah Allah catat. Ini adalah dosa. Dan dosa itu dibayar ataupun dibalas dengan setimpal. Tapi sebelum dibalas dengan setimpal di hari akhirat, di dunia ni Allah terbitkan rasa sesal. Kita buat maksiat, kita rasa sesal. Bila rasa sesal, sebenarnya Allah tarik hati kita ni untuk kembali kepada dia. Tak rasa sesal, kadang-kadang kita rasa gundah gulana. Apalah hati saya ni masa macam tak tenangnya. Oh, rupa-rupanya, pagi tadi saya bangun tak baca Quran. Oh, pagi tadi saya ni tak berzikir pada dia. Ada rasa tu, itu sebenarnya adalah satu nikmat. Rahmah sebenarnya daripada Allah. Kemudian kita pun beristighfar. Istighfar kita itu adalah pengampunan. Istighfar kita itu menjemput pengampunan. Dalam masa sama, istighfar itu dicatat sebagai pahala. Saya beristighfar bukan sekadar dapat pengampunan. Tapi saya beristighfar juga menjemput pahala daripada sisi Allah Ta'ala. Dan dengan taubat kita tu, Allah Ta'ala berikan macam-macam kelebihan. Ini kalau ikuti kuliah-kuliah saya yang lain, saya dah sebut lah. Tak nak ulang lah. Allah Ta'ala berikan, iaitu yumatti'akum mata'an hasanah. Siapa yang bertaubat, Allah jamin dekat dunia, dekat kehidupan dunia dia, kehidupan yang senang. Dan kesenangan itu, kesenangan yang baik di sisi Allah. Kemudian siapa yang bertaubat, dia menjemput doa yang mustajab. Dan dia lebih hampir kepada Allah. Siapa yang beristighfar dan bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Allah Ta'ala akan bantu dia dan berikan kemudahan pada setiap kesulitan kehidupan dia. Pendek cerita, sebenarnya banyak peluang pada orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak. Okay? Jadi siapa yang beristighfar bertaubat kepada Allah Ta'ala lagi, bukan sekadar Allah ampuni dosa dia, bahkan kata Allah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosa-dosa yang dia buat Allah ampunkan. Lalu Allah gantikan, bertukar menjadi pahala pula. Dosa tu Allah ampunkan. Dah diampun, digantikan pula. Dosa bertukar menjadi pahala. Subhanallah. Banyak ganjaran yang Allah berikan. Punyalah rahmah. Punyalah rahmahnya Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian bila seseorang tu nak buat kebaikan, ini rahmat Allah, bila seseorang tu nak buat kebaikan, dia baru je niat, saya nak pergi sembahyang Jumaat ni, saya nak sedekah lah. Niat nak pergi sembahyang Jumaat, dapat pahala. Niat sedekah, dapat 2 pahala. Nampak tak? Oh, saya nak pergi sembahyang Jumaat ni, nak bersedekah. Niat nak pergi sembahyang Jumaat, pahala. Niat nak pergi bersedekah, 2 pahala. Nampak? Baru niat saja. Niat saja dah beri pahala dah. Kemudian dah berniat pula, kita pun laksanakan, lagilah berpahala. Okay? Pahala solat Jumaat tu lain, pahala datang awal solat Jumaat tu lain, pahala sedekah tu pun lain. Dan pahala orang bersedekah ni kita dah bincang dah. Macam-macam ganjaran, limpahan pahala ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang banyak bersedekah. Kemudian balasan di hari akhirat pula, kita maklum, orang yang melakukan kebaikan, dia tak dibalas dengan setimpal. Tetapi dia akan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Yang itulah yang Allah Ta'ala sebut, sabaqat rahmati. Rahmah aku ni melebihi, mengatasi, mendahului daripada ghadabi, kemurkaan aku kepada hamba aku. Jadi, sebab itu kalau kita saksikan, sebenarnya banyak lagi rahmat Allah, kasih Allah kepada kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala kepada kita. Okey, baik.
Kemudian kita tengok hadis diriwayat daripada Abu Hurairah, yang bawah itu hadis daripada riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam, ketika mana Allah menciptakan Adam, atasa, Adam alaihissalam pun bersin. Dan Nabi Adam alaihissalam pun bersin. Fa'alhamahu rabbuhu anna qala alhamdulillah. Maka Tuhannya mengilhamkan kepadanya untuk mengatakan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kita dah bincang dah pada kesempatan pada kitab Sahih para Nabi itu. Allah Ta'ala nak takdirkan permulaan ucapan pertama yang keluar daripada mulut Adam AS adalah dengan ucapan Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala takdirkan dia diciptakan lalu dia pun bersin. Hacum kan? Dia bersin je, maka Allah ilhamkan sebut Alhamdulillah. Itulah kalimah pertama yang keluar daripada mulut Nabi Adam AS. Okay? Dia pun bersin lah. Faqala lahu rabbuh. Maka Tuhannya iaitu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, yarhamukallah, maka semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Falidzalika sabaqat rahmatuhu ghadabah. Maka sebab itu rahmat Allah itu mendahului kemukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, sebenarnya kalau kita tengok dari sudut kesihatan pun, sebenarnya bila seseorang tu bersin secara automatik, sistem yang Allah Ta'ala setting dalam tubuh manusia tu, dia mengeluarkan iaitu perkara-perkara yang boleh memberikan kemudaratan kan kepada tubuh manusia. Sama ada infection ke, sama ada penyakit ke dan sebagainya, maka itulah sebagai satu penghalang. Sesemua macam itu juga. Bila ada sesuatu benda asing yang masuk dalam hidung kita, yang boleh tu, maka sesemua tu akan keluarkan secara semula jadi. Itu setting automatik. Bersin pun macam itu juga. Semuanya adalah sistem. Dan itu menunjukkan sebahagian daripada rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa letih je, Allah datangkan rasa mengantuk. Itu setting sebenarnya supaya kita dapat berehat. Dan itu sebenarnya adalah rahmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Bila kita bersin, sistem kita ni automatik. Okay? Dia berhenti, dia menjadi penghalang daripada benda asing tu masuk dalam tubuh badan kita. Okey, baik, kita tengok dari sudut pengajaran. Iaitu rahmat Allah adalah kasih sayang kepada semua makhluk tanpa membezakan orang beriman ataupun tidak. Kesemuanya mendapat nikmat dan kurniaan daripada Allah. Ini satu hadis ni. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata Allah menciptakan ada 100 rahmah. Bila kita sebut rahmah, belas kasih Allah, kasih sayang Allah ni, orang selalu terjemah kasih sayang Allah ni meluas. Nabi nak mudahkan luas macam mana kasih sayang Allah tu. Nabi kata kasih sayang Allah tu ada 100. Kenapa sebut 100? Sebab mudah dibilang dan mudah untuk kita congak. Dia kata kasih sayang Allah tu ada 100. Lalu Nabi kata apa? 99 daripadanya Allah Ta'ala reserve di hari akhirat. Dan 1% daripadanya itu Allah turunkan ke dunia. Yang itulah namanya Rahman. Kita panggil Rahman kan. Dan 1% itulah yang kita kongsi ramai-ramai ni. Orang Muslim, orang yang tak Muslim, orang yang Muslim solat, orang Muslim tak solat, semua dapat nikmat ni. Semuanya dapat keseronokan ni Allah Ta'ala beri. Sehingga Nabi kata apa? Sampailah seekor kuda pun dapat. Sehingga kalau dia berjalan, dia akan menjengkitkan kakinya dan tidak memijak anak-anaknya. Sebab apa? Itu rahmah. 1% tu kita kongsi ramai-ramai. Seluruh manusia, berbilion manusia berkongsi, termasuklah haiwan-haiwan pun berkongsi perasaan yang sama. Itu baru satu rahmah. 99% lagi Allah reservekan di hari akhirat yang kita panggil sebagai Ar-Rahim. Dan yang Allah reservekan di hari akhirat itu hanya khusus untuk orang mukmin sahaja. Okay? Iaitu antara perkara yang kita nampak adalah rahmah daripada Allah Ta'ala. Punyalah luas rahmah Allah ni. Awak solat ke tak solat pun semua dapat nikmat. Dapat makan, dapat ada jodoh, ada pasangan hidup. Awak beriman ke tak beriman ke, awak tetap dapat kehidupan dunia yang sama adil macam orang yang beriman. Sebab apa? Itu adalah rahmah. Cuma Allah nak ingatkan,
itu baru satu rahmah. 99 rahmah yang lebih lagi tu kamu tak akan dapat kalau kamu tak beriman. Dia hanya khusus untuk orang beriman di hari akhirat. Okey, tengok yang nombor 2 tu disebutkan, ni hadis yang saya baca tadi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, satu daripada 100 bahagian rahmat Allah diturunkan ke bumi yang menyebabkan manusia saling berkasih sayang dan haiwan mengasihi anaknya dan sebagainya. Okey, bayangkan itu 1% tu jadikan manusia kalau kasih pada anak dia macam mana. Mak kita kasih pada anaknya macam mana. Luar biasa kasih sayang. Itu baru 1%. Dan 1% tu kita kongsi dengan bilion manusia termasuk haiwan-haiwan. Macam mana 99% di hari akhirat. Jadi sebab itu bila disebutkan kamu berniat pun dapat pahala, kamu melakukan amal soleh pun dapat pahala, kamu diberikan ganjaran lebih daripada apa yang kamu lakukan. Semuanya itu lebih daripada jangkauan yang kita boleh bayangkan. Rahmat Allah tu lebih meluas. Okey. Baik, yang ketiga, mengelakkan diri daripada perkara yang dilarang dalam Islam kerana semua itu akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kepada kita satu hadis ni, pengajarannya sebabkan kita tahu rahmat Allah ni luas dan kita tahu kasih sayang Allah ni luas, maka dia menjadi menghalang kepada manusia supaya tidak bersifat dengan sifat selain daripada sifat Allah. Semalam kan, ibu-ibu yang ikuti kuliah tadabbur saya, semalam kita ada baca kan satu ayat daripada firman Allah ketika mana Allah rakamkan kisah Bani Israel dengan Qarun. Kan, bila mana Allah Ta'ala bagi tahu, bila mana Bani Israel pesan kepada Qarun tu yang Allah rakamkan, Allah kata apa? Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Kamu ni kena buat baik kepada orang lain seperti mana Allah buat baik kepada kamu. Maksudnya kita ambil sifat Allah Ta'ala dan jadikan sifat Allah Ta'ala itu sebagai teladan kepada sifat kita. Pengajaran kepada perbuatan-perbuatan kita dan amalan-amalan kita. Yang ini yang kita kena lakukan. Okay, jadikan sebagai teladan daripada sifat Allah dan pengajaran Allah Ta'ala kepada sifat kita. Macam mana tu? Macam Ustaz pernah bagi tahu hadis ni sebelum ni. Maksudnya hadis rahmah Allah tu Ustaz. Ya betul. Hadis rahmat tu selalulah kita baca kan. Yang itu yang disebutkanlah di dalam pengajaran yang kedua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf kalau saya beransur awal, boleh ke? Ya, Ustaz, kita tutup majlis ni ya. Okey. Tak payah buka soalan lah Ustaz ya. Tak payahlah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah duha kita berjalan lancar dengan hadis diskusi yang dibacakan oleh Ustaz tadi. Bermula dengan semua makhluk tidak dibenarkan membunuh dengan menggunakan Allah Ta'ala punya siksaan tu. Tidak dibenarkan bunuh, terutama seperti semut yang sentiasa berzikir kepada Allah, dan 100 nikmat Allah yang, rahmat Allah yang Allah turunkan hanya 1% saja, tetapi seluruh makhluk di dunia ni dapat merasainya. Alhamdulillah ya Allah. Moga-moga semua ilmu yang Ustaz sampaikan hari ini menjadi ilmu yang manfaat kepada kita semua, untuk kita ingatlah semut tu sentiasa ada. Kadang-kadang kita terlupa Ustaz, kita bunuh je. Na'udzubillah. Kita siram dengan air lah. Allah Akbar. Minta maaf je lah ya Allah. Dengan itu, bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti pada kuliah Asar pada pukul 5.15 petang insya-Allah bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan lupa dah, tak ada apa nama, tak apalah. Qalbun Salim. Qalbun Salim. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.